أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كمالك والحمد لله رب العالمين قيامه بالنفس situ 25 قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية عن ضد وشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء Qiyamuhu bin nafsi dan berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maknanya fawajibul lahu qiyamuhu bin nafsi, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni setengah daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kena percaya putus, kita kena pegang kemah di dalam hati kita, kita kena yakin kata dia bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Bahasa Arab, terjemah di dalam bahasa Melayu kata berdirinya Allah dengan sendiri. Maka yang dimaksud dengan berdiri dengan sendiri bukan dengan makna yang segera faham kepada kita, yang selalu kita faham bila sebut berdiri. Kerana yang segera faham bagi kita, yang selalu kita faham bila kata berdiri, yang ialah gulawai bagi duduk, berdiri duduk. Sekarang kita semua yang ada di dalam masjid, segala yang duduk. Maka di sini bukan makna berdiri dengan sendiri dengan mana Allah bangun asal dia duduk, dia bangkit dengan tidak ada yang mengangkatkan dia bangun sendiri, bukan. Maksud dengan qiyamuhu bin nafsi dengan makna dia tidak berhajat kepada yang lain, dia terlepas daripada yang lain. Itu maksud qiyamuhu bin nafsi.
ada Allah Subhanahu wa ta'ala secara zat dia, dengan secara diri dia sendiri. Ada dia terlepas daripada yang lain, tak hajat kepada orang lain mengadakan dia. Ada dia tak kena ada pada diri yang lain, tak kena ada pada zat yang lain, tak kena tupai yang lain. Segala-gala dia lepas. Itu makna qiyamuhu bin nafsi. Maksud qiyamuhu bin nafsi, perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk dia, alam dia ni tidak terlepas, tidak terkaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua tak lepas daripada Allah. Satu daripada kata kita tak lepasnya, iaitu kita sebelum daripada ada kita tak ada. Nak ada kita ni Allah buat kita ada. Kalau tak sabit, kalau tidak hubung kait dengan Allah mengadakan kita tak ada. Maka ada kita ni dengan sebab Allah mengadakan. Maka ada kita tak dipanggil qiyamuhu bin nafsi, dengan sebab ada kita kerana lain. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dia tu kena ada di yang lain. Kalau tak ada di yang lain, dia tak boleh ada. Seperti warna-warna, color-color, merah, hijau, kuning, putih, dan segala rasa-rasa seperti masin, pedas, manis dan upamanya. Dan seperti panas, sejuk. Semua perkara itu perkara yang ada dia kena ada pada yang lain. Kalau tak ada pada yang lain, dia tak boleh ada. Maka ada putih, ada merah, dia tidak boleh dikatakan qiyamuhu bin nafsi, ada dengan sendirinya. Ada dia berhajat kepada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dia terkaya daripada yang lain. Ada dia tidak hajat kepada yang menjadikan dia. Ada dia tidak berhajat kepada zat yang tupai ada padanya. Itu maksud qiyamuhu bin nafsi. Maka ayat ataupun terjemahan di dalam bahasa Melayu tu susah nak cari ayat nak terjemah begitu. Kalau terjemah kata ada dengan zatnya, tak faham juga. Tak boleh nak faham. Ada dengan zatnya, tak faham. Kalau ada pula, dia bukan makna qiyam pula. Qiyam tu segera faham bahasa Melayu makna berdiri. Oleh itu tak dapat tidak mesti maksud sifat ini ditafsirkan, diterangkan dengan cara dengan ayat yang lain daripada terjemahnya. Terjemah dia lain, kena kita hurai dia, beri keterangan dia dengan ayat yang lain. Terjemahnya qiyamuhu bin nafsi, berdirinya dengan sendirinya. Huraiannya adanya terlepas daripada yang lain, ataupun adanya zatiyun, sebab nafsi itu makna zat. Qiyamuhu bin nafsi ay qiyamuhu bizati, adanya dengan bangsa zat dia. Jenis zat Allah dia jenis ada. Jenis zat kita bukan jenis ada. Kita ni jenis terima dua belah, ada dan tiada. Kita jenis terima dua belah. Allah zat dia jenis terima ada, tak terima sebelah balik tak ada. Maka ada dia tu tak hajat kepada yang mengada, kerana jenis dia ada dah. Seperti kita kata jenis api itulah. Api itu jenis dia panas. Diri dia, zat dia tu panas. Maka panas dia itu zati.
Panah dia bin nafsi dengan dia sendiri panah. Apa makna dia sendiri panah? Jenis dia tu. Semula jadi dia tu panah begitu, tak hajat kepada suatu yang lain memanas akan dia. Tidak seperti batu panas, tidak seperti air panas. Air panah, dia nak panah ada sebab lain. Sebab diri dia bukan jenis panah. Batu, diri dia bukan jenis panah. Kalau batu panah tu kita tahu dah, ada sebab yang lain, ada faktor yang lain, ada punca-punca yang lain yang buat, yang jadi sebab bagi dia panah. Maka panah batu dipanggil aridhi, panah bil ghair nama dia. Adapun panah api, nama panah dia bizza, panah dia binafsiha, dengan dirinya sendiri. Itu nak bagi faham kata qiyamuhu binafsi. Allah Subhanahu wa taala ada dia tu tak kena yang mengadakan dia, sebab ada dia zati, ada dia jenis dia dah. Dia tak hajat pada yang menjadilah. Kita kena percaya begitu. Kadang-kadang syaitan sabit di dalam hadis, dia mari ganggu nak merosakkan akidah kita. Dia kata langit siapa buat? Kita jawab dalam hati kita kata Allah buat. Bumi siapa buat? Allah buat. Manusia siapa buat? Allah buat. Akhirnya Allah siapa buat? Allah sendiri siapa buat? Semacam orang bersekar itulah. Ayam dengan telur mari yang mana dulu? Tentulah telur dia kena mari daripada ayam. Tidak, dia tak boleh jadi. Kalau telur mari daripada ayam, ayam nak mari ke mana? Dia soal situ pula. Pening lah kita. Betul juga. Dia buat mengganggukan. Begitu juga tentang ketuhanan Allah. Alam semua Allah buat. Allah siapa buat dia? Itulah kita kena jawab kata qiyamuhu binafsih. Allah qiyamuhu binafsih. Ada dia dengan zatnya, bukan ada dengan sendiri. Dengan mana? Dia pada awalnya dia tak ada. Di dalam keadaan dia tak ada tu, dia buat diri dia sendiri. Dia guna tenaga dia ada sendiri. Bukan macam tu. Kerana dia sedia kala, dia bukan berawal bermula dengan tak ada. Allah ada, dia qidam, sedia kala. Itu makna qiyamuhu binafsih. Wahdaniyah, dan asa ia Allah. Esa ia Allah. Allah esa. Allah satu sahaja. Tidak ada Allah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada waqi', pada hak berlaku sungguh, hak realiti, tidak ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katalah Allah itu esa, tidak berbilang zat dia, tidak berbilang lebih luas lagi, lebih umum lagi, tidak berbilang dengan cara berasing-asingan, tidak juga. Macam mana? Seperti di Melaka ni ada satu Tuhan, di Kuala Lumpur ni ada satu Tuhan. Itu berasing-asingan, dua dengan cara berasingan. Di langit ada satu Tuhan, di bumi ada satu Tuhan. Tidak, satu saja Allah Subhanahu wa taala. Dan berbilang dengan cara berhubung-hubung. Diri dia, zat dia itu boleh diandaikan, boleh diandai, boleh kita buat andaian terima bahagi, boleh nak bahagi, nak potong dua, potong tiga, potong empat. Tak, zat dia bukan jenis terima bahagi. Satu zat dia, tidak berbilang. Itu makna wahdaniyah.
Dan lebih luas lagi ulama kita tilik kepada dalil, dahak kepada dalil Al-Quran, dalil hadis, dan disokong oleh dalil akli, oleh dalil akal. Semua dalil menunjuk di atas keesaan Allah, iaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatannya. Dengan makna tidak ada satu perkara yang ada melainkan dengan dibuat oleh Allah sahaja. Semua perkara yang ada, semua perbuatan lain pada Allah, Allah sahaja yang mengadakan dia. Tidak ada yang lain mengadakan dia. Kadang-kadang perkara ni kita tidak berfikir padanya. Kita tidak fokus hati kita tidak fokus kepala kita kepadanya. Kata dia ni mari kat mana, siapa mengadakan dia, kita tak ada fikir-fikir pun. Tetapi bila kita fokus sungguh, bila kita fikir sungguh, ya betul sungguh akidah Islamiyah, akidah yang dibawa oleh Al-Quran, yang didatai oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah betul. Bila kita fikir-fikir, kita tengok-tengok, sungguh tidak ada satu perbuatan pun bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita cuba kita tanya, mana perbuatan bagi lain daripada Allah? Ada tak satu pokok kayu yang lain pada Allah mengadakan dia? Ada tak satu binatang, satu semut yang kecil yang Allah tidak mengada, yang lain daripada Allah mengadakan dia? Ada tak langit lain daripada yang ada pada hari ini yang lain pada Allah mengadakan dia? Tak ada. Semua perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah kata, suruh Nabi kita kata, qulillahu khaliqu kulli syai'. Katalah engkau wahai Rasulullah, bermula Allah Subhanahu wa taala itu dia yang menjadikan semua perkara. Semua perkara daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nama dia satu pada af'al, satu pada perbuatan. Dan juga satu pada sifat. Tidak ada bagi seorang, tidak ada bagi sesuatu lain pada Allah bersifat seperti sifat Allah. Berhala tidak bersifat dengan sifat Allah, malaikat tidak bersifat dengan sifat Allah, dan hantu tidak bersifat dengan sifat Allah, manusia tidak bersifat dengan sifat Allah. Kudrat Allah satu saja, tidak ada kudrat yang lain sama dengan kudrat Allah. Ilmu Allah satu, tidak ada ilmu bagi yang lain sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa seperti kuasa Allah, tidak mengetahui seperti mengetahui Allah. Tak ada. Pokoknya yang mengetahui seperti Allah, Allah saja. Tak ada. Allah mengetahui satu ya, sifat ilmu Allah satu, sifat qudrat Allah satu, sifat hayat Allah satu sahaja. Oleh itu yang kuasa sebenar-benarnya Allah, yang mengetahui sungguh semua perkaranya Allah. Akhir sekali, cara kita nak ringkas ceritanya, ayat yang paling pendek kena kata la ilaha illallah. Tu ayat yang paling pendek. Oleh itulah makna la ilaha illallah itu luas. Tidak ada Tuhan malaikat Allah. Apa makna tidak ada Tuhan malaikat Allah? Tidak ada Tuhan malaikat Allah maknanya tidak ada yang kuasa buat semua perkara malaikat Allah. Tidak ada yang mengetahui semua perkara malaikat Allah. Tidak ada bersifat dengan hidup tak terima mati malaikat Allah. Tidak ada yang melihat semua perkara ada malaikat Allah. Tidak ada mendengar semua suara malaikat Allah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Tidak ada yang mengatur alam malaikat Allah. Itu makna la ilaha illallah.
Oleh itu, siapa nak beriman, nak masuk Islam, nak memeluk Islam, kita nak suruh dia kata, aku percaya Allah kuasa, aku percaya Allah mengetahui. Kalau kita nak suruh dia kata begitu, nak masuk Islam, bermula daripada jam 6 pagi sampai 6 petang pun tak jadi Islam lagi. Kena kata begitu. Aku percaya tidak ada yang mengadakan langit malaikat Allah. Aku percaya tidak ada yang kuasa sungguh malaikat Allah. Tidak ada yang membuat bumi malaikat Allah. Tidak ada yang membuat lembu malaikat Allah. Tak ada yang membuat kambing malaikat Allah. Sapannya petai tak masuk Islam lagi dia. Kena bila tu. Pendapat macam mana nak beri pendek? Pendeknya la ilaha illallah. Masuk Islam. Kandung di dalam tu kesemua akidah Islamiyah. Kesemua pegangan berhubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna yang sepik, tidak ada yang disembah malaikat Allah. Kau dah tunduk letak anggota 7 malaikat Allah. Bukan begitu. Ilah makna dia lebih luas. Lebih luas daripada tu. Bila dah bersifat begitu, bila dah Allah tu bersifat begitu, itulah dialah sepatut disembahnya. Kalau sembah yang lain pada tu tak betul, kerana bukan Tuhan. Itulah sebab tu diterjemah, tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah dengan sebenar iaitu Tuhan yang bersifat dengan sifat uluhiyah dan rububiyah yang kita tahu itu. Bila kita nak berzikir la ilaha illallah serta kita mulahazah, kita sila makna dia, supaya kita tu sentiasa sila makna dia, kita niat macam itulah, ingat di dalam hati kita begitu. Kita berzikir la ilaha illallah mulut, di dalam hati kita tidak ada yang kuasa buat semua perkara malaikat Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mengetahui semua perkara malaikat Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang membuat langit malaikat Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang membuat bumi malaikat Allah. Tak kena ingat hal lain, mengatik siapa 1000 pun, tahlil 1000 pun, kita sila makna dianya. Itu makna kita sila makna la ilaha illallah. Ataupun kita sila macam ni, la ilaha illallah, berhala bukan Allah, berhala bukan Tuhan. La ilaha illallah, Allah saja Tuhan, langit bukan Tuhan. La ilaha illallah, Isa bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. La ilaha illallah, malaikat bukan Tuhan, Allah saja Tuhan. Itu nama dia, kita berzikir serta mulahazah akan makna. Itu kata wahdaniyah. Wahdaniyah lah salah satu daripada akidah yang penting. Dengan kerana wahdaniyah ini akidah yang penting, di dalam tajuk akidah dinamakan ilmu ini ilmu tauhid. Ilmu nak menyampaikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, nak menyampaikan kata dia saja Tuhan, dia satu saja Tuhan. Sifat dia pun satu saja, tidak ada yang lain bersifat seperti sifat dia. Di dalam Al-Quran banyak-banyak ayat ketuhanan menyabit tentang keesaannya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna wahdaniyah. Munazzahan awsafuhu saniyah, hala keadaannya Allah maha suci, segala sifat-sifatnya yang maha tinggi, sifat dia suci bersih, an diddin daripada lawanan. Sifat Allah tidak ada yang boleh melawani dia. Allah kuasa, ada kedak satu sifat yang boleh melawani sifat Allah. Malaikat kau kuasa dia boleh lawan dengan Allah. Nabi Isa kau sifat dia boleh lawan dengan sifat Allah. Berhala kau, lembu kau, tak ada. Sifat Allah tidak ada zid baginya yang nak lawan. Au shibhin atau keserupaan. Serupa pedak juga.
hak nak lawan apa dak, hak serupa, hak sama, tak ada lawan sama. Tak ada juga. Tak ada yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Syarikin atau kawan sekutu yang berkongsi dengan dia. Yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala tak ada. Kalau kita kata berhala ataupun Nabi Isa itu Tuhan, artinya Allah dengan Nabi Isa nama dia itu syarik. Nabi Isa syarik Allah, Allah syarik Nabi Isa, berkongsi. Antara dua itu berkongsi di dalam mengaturkan alam. Itu pun tak ada, bersih Allah Subhanahu wa taala daripada syarik yang menyekutuinya, yang bersekutu dengannya, yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lawan pun tak ada, yang berkongsi pun tak ada, yang syibih meh dekat-dekat nak serupa dengan dia pun tak ada. Macam orang kita ke, ada setengah orang tu ada syibih meh. Orang ni nak serupa dengan ibu dia, orang ni nak serupa dengan bapa dia, orang ni ada syibih Arab, nak serupa dengan Arab. Allah syibih pun tak ada. Jangan kata serupa jauh lagi lah. Syibih nampak meh pun tak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Kama dia Allah ni fashion mana, kaifiat dia macam mana, wallahu alam. Allah tidak berkaifiat, itu kata ulama kita kata al-ajzu anil idraki idrak, lemah daripada mendapat akan Allah. Itulah makna kita faham Allah, itu makna kita mendapat Allah, itu makna kenal Allah Subhanahu wa taala. Selama mana kita boleh cerita, kita boleh royak Allah ada bandingan, itu orang tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak royak Allah serupa, sedangkan Allah kullu ma yakhturu bi balika fallahu bi khilafi. Tiap-tiap barang yang terlintas ia di dalam hati engkau, maka Allah Subhanahu wa taala menyalahinya. Kita nak cerita macam mana Allah? Bila kita nak cerita ni paling kurangnya hak kita terlintas. Yang lebih tingginya hak kita boleh tengok dengan mata begini, baru boleh kita cerita. Kalau perkara yang kita tak boleh terlintas di dalam hati kita, kalau orang tanya macam mana? Benda hak kamu tak pernah terlintas di dalam hati, siapa boleh cerita hak ni? Nak bagi 2,000 riyal, 2,000 ringgit. Macam mana benda perkara yang kamu tak terlintas, tak pernah terlintas di dalam hati? Memang kita nak cerita tak boleh. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa-apa perkara yang kita terlintas di dalam hati, maka Allah menyalahinya. Tak boleh ceritalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tak mari dah dalam hati kita. Perkara hak mari tu kita Allah tak serupa dengan dia. Itulah makna laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti Allah sesuatu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah yang menyamai seorang pun, satu pun yang menyamai Allah. Tak ada. Oleh kerana demikianlah ada dikatakan, ada ulama kata cukup kita nak kenal Allah, kita cukup dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Ya, memang kalau faham sungguh cukup. Kita faham kata lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak menyamai dengan dia sesuatu pun. Allahus samad, Allah tempat tupuan bagi segala hajat. Allah lam yalid, tidak ada anak baginya, walam yulad, dan dia bukan dia tidak beranak, tidak ada anak baginya, walam yulad, dan dia tidak diperanakkan.
Dia ahad, tidak ada Tuhan lain daripada dia. Itu di antara kenal dah. Boleh kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dia. Sama je dengan belajar sifat 20 atau sifat 13. Kerana sifat 20, sifat 13 adalah isi pati Al-Quran. Sama, makna yang sama, benda tular ya. Cumanya buat jadi cara untuk belajar. Ini macam ni belajar sifat 20, macam ni belajar daripada Al-Quran terus. Begitu saja, natijah sama. Bersih, maha suci Allah, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada lawan, daripada keserupaan, daripada kawan sekutu, mutlaqan, semata-mata, tidak kait dengan mana-mana perkara, tidak kait dengan mana-mana masa. Mutlaqan, kata masa yang lampau Allah tak sama dengan, tidak ada perkara yang sama dengan Allah. Tetapi sekarang sudah banyak dah benda serupa dengan Allah. Kerana di masa belakang-belakang ni dunia ni sudah maju ke, adalah benda serupa dengan Allah? Dah tak ada. Lagi akan datang ke hari kiamat ke ada benda serupa dengan Allah? Tak serupa, mutlaqan, semata-mata, tak berkait dengan masa, tak berkait dengan benda mana, benda langit ke, benda bumi ke. Tidak ada satu perkara pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa walidin, dan daripada berbapa. Maha suci Allah daripada berbapa. Apa berbapa? Iaitu ada bapa. Allah bersifat dengan ada bapa baginya. Kata ada bapa dia, ini nak tolak akidah orang Kristian. Orang Kristian dia kata ada bagi Allah, Allah ada bagi dia, Tuhan tu ada bagi dia bapa, iaitu Nabi Isa tu Tuhan. Bapa dianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu palsu. Kerana Al-Quran dia kata lam yalid wa lam yulad. Bersih sifat Allah, bersih sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersih Allah wa walidin, daripada berbapa, daripada ada bapa. Allah tidak ada bapa, dan Allah tidak bersifat dengan jadi bapa. Dia ada bapa bagi dia anak, bukan. Dan dia ada anak dia sebagai bapa, bukan. Dia bersih daripada jadi bapa orang. Tidak ada anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kazal walad, seperti bapa itu juga anak, demikian juga beranak. Allah tidak ada bagi dia anak, Allah tidak ada baginya bapa. Kalau kata siapa bapa Allah, siapa anak Allah, tidak ada. Jawabnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawab dia yang sebenar. Kerana ayat itu memang surah qul huwallah diturun kerana ditanya oleh orang kafir tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah riwayat orang kafir kata kepada Nabi, kata sif lana rabbak, hendak memperi oleh engkau wahai Muhammad akan bagi kami akan Tuhan engkau. Cuba perikan, cuba sifatkan Tuhan engkau, macam mana Tuhan engkau. Satu riwayat kata unsub lana rabbak, bangsalah bagi kami, ceritalah keturunan Tuhan engkau kepada kami. Keturunan Tuhan engkau siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, cuba cerita. Allah bin siapa, cuba cerita. Orang kafir tanya Rasulullah begitu. Allah menurunkan ayat sebagai jawab orang kafir, kata qul huwallahu ahad. Katalah engkau wahai Rasulullah, kata Allah itu tunggal esa. Allahus samad, Allah tepat tumpuan. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dan dia tidak diberanakkan, dia bukan anak orang lain.
Allah tidak ada keturunan dia, bapa, ibu, anak, tak ada. Nabi Isa kata anak Allah, itu rekaan orang Kristian sahaja. Di dalam kitab Injil dia kata Allah menjadikan anak dia, Allah buat anak dia Isa itu sebagai anak Allah. Itu Injil yang palsu. Yang ada pada hari ini Injil yang palsu, bukan Injil yang asli, yang original dah. Injil hak adalah ni hak taklidi, hak tiruan, hak rekaan dia panggil. Tak ada hak asli dia. Hak datang daripada Allah tak ada. Palsu saja. Kerana di dalam Al-Quran Allah kata lam yalid wa lam yulad. Allah kata inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya upama Isa di sisi Allah seperti Adam. Sama. Khalaqahu min turab. Allah buat Adam daripada turab. Allah menjadikan Nabi Isa dengan tidak ada bapa. Tu Adam tidak ada bapa, tidak ada ibu. Adam lebih daripada Isa lagi kalau nak kata anak Allah. Sebab Adam tidak ada bapa, tidak ada ibu, daripada Allah betul-betul selalu dah. Isa ada juga ibu dia Maryam. Ibu dia Maryam. Nabi Adam tu lebih lagi, tetapi Nabi Adam Allah menjadikan dia makhluk Allah. Isa pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cumanya Adam Allah buat daripada tanah terus. Nabi Isa Allah menjadikan dia di dalam perut Maryam terus, tak melalui lelaki, tidak melalui bapa. Begitu saja. Itu yang betul. Itu akidah yang betul, akidah Al-Quran, akidah Islamiyah. Dia tidak ada baginya anak. Wal asdiqa, asal wal asdiqai, dan segala kawan. Allah tidak ada kawan-kawan, kawan, teman, saing, tak ada. Siapa saing Allah, siapa teman Allah, tak boleh, tak ada. Dia kebiasaannya teman-teman ni, teman ni dia kena bersejenis. Dia kaedah dia begitu, sejenis. Kita bila kita takut nak pergi kat tempat gelap, tempat kelam, kita ajak teman kita mari. Orang petani kata mari teman aku sebentar, sebab tu kita panggil teman. Dia takut, suruh teman kesik dia. Dia kesik nak pergi takut hantu. Mari. Yang pergi dengan dia nama dia teman. Untuk menghilangkan takut dia je. Siapa yang kita ajak? Kita ajak dekat lembu. Mari lembu sebentar aku takut. Kita tak ajak. Sebab lembu tu dia bukan sejenis dengan kita. Kita tak ajak. Kalau kita nak ajak orang bukan sejenis, tak payah ajak orang. Pakai lagi hantu pun tak sekali dengan kita dah. Tapi dia bukan jenis kita, sebab tu kita ajak orang lain tu. Maka siapa nak jadi teman dengan Allah, hak sama dengan Allah? Kerana dia satu, tak ada lah. Allah tak ada teman sama sekali. Kalau ada hak sama, baru boleh dia buat teman. Baru dah boleh bincang. Duduk main line boleh lah. Dia main line boleh sebab dia sama. Cuba ingat kita main line kita dengan lembu. WhatsApp dengan lembu ada kita? Tak ada. Sama kita ya. Kena sama dah, baru boleh buat hubungan. Dia panggil hubungan sama. Tak ada. Begitulah Allah, dia tidak ada yang bersamaan dengan dia. Bila tak ada bersamaan, tidak ada teman, tidak ada anak, tidak ada bapa, tidak ada isteri. Kerana ni segala jenis bersamaan. Bapa dengan anak jenis bersamaan. Tak ada kata bapaknya lembu, anaknya orang, bapaknya lembu, anaknya kambing. Tak ada. Dia tidak bersamaan. Bila bapa orang, ialah anak orang lah. Begitulah biasanya. Oleh itu kalau Allah ada anak dia tu siapa? Orang. Maka Allah orang. Nabi Isa anak Allah, tentulah Allah orang. Kalau tu Adam ni serupa dengan Allah, anak Allah serupa dengan Allah, tentu Allah orang. Itu nyata kata palsu. Orang yang mengatakan Allah menjadikan Adam ala suratih, di atas rupa Allah Subhanahu wa taala. Tak betul. Adam bukan di atas rupa Allah Subhanahu wa taala, bukan jenis Allah, bukan jenis Adam. Allah laisa kamitslihi syai'.
wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war ridha kama thabat. Dan sifat yang wajib bagi Allah ini kalau cara kita belajar kitab di atas pada al-wujud, fawajibul lahu, maka bermula yang wajib bagi Allah itu ialah qudratun. Itu mana sifat yang wajib bagi Allah, qudrah. Kita kena percaya, kita kena terima kata ada bagi Allah satu sifat nama berkuasa. Atau bahasa kita standard kita Malaysia panggil kekuasaan. Allah bersifat dengan sifat kekuasaan. Dengan sebab dia bersifat dengan kekuasaan, dia kuasa. Kalau pada almarhum pada dia ukur, dia kias bahasa dengan bahasa yang dibercakap oleh orang Melayu, yang orang Melayu cakap satu sifat yang jadi asal, jadi pokok, jadi mabda' bagi samaratus sifat, mabda' bagi ta'alluq, dia masuk huruf fa. Orang Melayu sifat pencenderaan, dia masuk huruf fa, sifat pencenderaan. Betul tak betul tak tahulah, faham sudahlah saya kata tu. Sifat hawas yang 5. Bahasa Arab tak apa saya sebut, bolehlah. Bahasa Melayu tu ejaan baca tu dengan kaedah sendiri. Sifat pendapat yang 5. Sifat pendapat ni orang Melayu dia masuk huruf fa. Mana sifat pendapat? Sifat pendapat tadi ada fa dah, pendapat, pencenderaan, pelihat, pendengar, pecium, pekecap, perasa. 5 ni bahasa Melayu dia masuk huruf fa kat depan. Kalau kita Malaysia ada hari ni pemain, pemberontak, tu dia panggil nama bagi satu perkara. Berontak lain, pemberontak lain, pemain lain, main tu lain. Nak boleh main kena ada pemain. Kalau tak ada pemain tak ada dah main. Main ni ujung dia kena mari daripada umbi dia. Lihat dia tak boleh lihat kalau tak ada pelihat. Tak nampak kalau tak ada pelihat. Mabda' humi nak boleh lihat dia kena ada pelihat. Itulah dinama sifat nama sifat ma'ani. Bila dah kata ada fa pada pelihat, pendengar, sama dengan tu pada dia kata qudrat, dia kata perkuasa. Walau dia dalam bahasa Melayu tak ada perkuasa. Orang Melayu tak bercakap perkuasa. Tapi ukur dengan pendengar boleh kata qudrat artinya perkuasa. Kalau kita tak mau guna hak pada kita guna hak kita pula. Qudrat arti kekuasaan. Boleh? Lepas tu kita guna bahasa kita sekarang lah ni. Saya tak tahu juga, saya suka itu kata bahasa kita sekarang lah ni, saya tak tahu. Saya buat-buat main-main gitulah. Kata kekuasaan. Sifat kekuasaan. Apa? Tenaga yang kita kuasa dengan dia. Allah ada tenaga yang dia kuasa dengan dia, tapi tak panggil tenaga lah. Nama mabda' humi bagi kuasa, sifat yang Allah kuasa dengan dia. Itu makna qudrat nama dia. Wajib kita i'tikad dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Allah bersifat dengan perkuasa. Dengan sebab ada perkuasa inilah dia kuasa buat semua perkara mungkin. Wa iradatun, lagi pula perkehendak. Tu pada kitab Melayu, semua Melayu dulu daripada pada dia kata qudrat arti kuasa, iradat arti berkehendak. Dia terjemah begitu. Selepas daripada pada inilah mari jadi sampai kepada murak ulama sungguh. Murak ulama, iradat bukan makna berkehendak. Berkehendak tu kalau kita makhluk ni mau, kita kemauan di dalam hati kita, kita mau nak semaya, kita mau nak berjalan, itu kehendak nama dia. Potong pendeknya kalau orang petani kata nak, mu nak pergi kedak, nak tu berkehendak, potong ambil hujung nak dia.
Kehendak dia kata nak. Aku tak nak perkara ni. Apa aku tak nak? Aku tidak kehendak. Kalau tulis tidak kehendak. Aku tidak berkehendak. Berkehendak itu ta'alluq bagi sifat iradat, hak kata mabda', hak kata sifat ma'ani. Sifat hak ma'ani kata perkehendak. Dengan sebab ada perkehendak tu boleh kehendak. Kalau tak ada sifat perkehendak, orang tu lalai, orang tu gila. Tak ada perkehendak, dia buat dengan tak ada kemahuan di dalam hati dia. Bila ada kemahuan, tentu ada sifat iradah. Allah ada bagi dia sifat qudrat dan ada sifat iradah. Wa ghayarat dan berlainan ia iradah amran dengan amar, suruh lain daripada kehendak. Wa ilman dan ilmu, mengetahui lain, iradat lain. War ridha dan ridha. Tidak lazim tiga ni. Ada perkara yang Allah kehendak tapi dia tidak suruh. Ada perkara yang Allah kehendak dia suruh. Dua ni tak berlazim. Tak berlazim. Di sisi Mu'tazilah lazim. Bila tiap-tiap perkara yang Allah kehendak, Allah suruh. Perkara yang Allah tidak kehendak, perkara tu Allah tidak suruh. Sebab tu bila berlaku kufur seseorang, itu bukan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tak suruh kufur. Allah larang kufur. Orang yang kufur bukan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang jatuh kerja maksiat bukan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala di sisi Mu'tazilah. Kerana dua tu yang mesti berlaziman, mesti sekali bila perkara berlaku, bila perkara hak Allah kehendak, tentu perkara tu Allah suruh. Lazim dah dua tu. Bahkan dia kata hak tu lah, kita dak hak lain. Ada satu perkara tu Allah kehendak dan Allah suruh, seperti iman, orang beriman, iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Allah kehendak dan Allah suruh. Ada perkara yang Allah suruh tapi dia tak kehendak, seperti iman Abu Lahab, iman orang-orang yang kafir mati di dalam kafir, Allah suruh. Allah suruh, tetapi Allah tidak kehendak, tidak berlaku iman mereka itu. Ada kala perkara Allah tidak suruh, ada kala perkara itu Allah tidak kehendak. Itu pembahagian kehendak dan suruh. Kama sabat, seperti barang yang telah tetap, seperti barang yang telah tetap ia perlainan itu. Hak ni telah sabit nyata di dalam bahasa pun berlainan dan pada syarak pun berlainan. Kalau kita baca di dalam lugah, suruh lain, kehendak lain. Suruh ini sifat bagi kalam, sifat bagi cakapan. Suruh ni orang panggil sifat bagi cakapan kita. Nak boleh suruh mari daripada dia kehendak. Suruh ini dia panggil buah bagi kehendak, bukan diri kehendak. Itu sebagaimana telah sabit perbezaannya. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Wallahu alam. Istinja. Ya. Nawaqidul wudu' teh. Faslun wallazi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Tajuknya perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Ini hak fardu ain. Tiap-tiap mukallaf kena tahu dah hak ni. Kalau tak tahu hak ni, jadi sebab bagi dia ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak sah, tidak terbilang.
Ibadat tidak terbilang berdosa. Bukan berdosa kecil. Kalau kita batal wuduk, kita semaya dibilang dosa besar. Sebab tu kita kena tahu perkara yang batal wuduk. Semua kita ni alhamdulillah kita sudah tahu dah. Cuba kita nak ambil berkat, nak lalu di dalam kitab ni dia bila lagu mana. Nak membaharu ilmu kita sekali lagi, nak basuh baru sikit. Enam perkara. Satu, ma kharaja minas sabilain, dikarenakan ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Mana keluar sesuatu daripada dua jalan, tu hakikat perkara yang membatalkan wuduk. Bila keluar suatu perkara melalui mana-mana satu daripada dua jalan yang makruf, iaitu jalan sebelah depan, iaitu hak kita panggil buang air kecil, kita kencing. Melalui saluran kencing itu apa saja keluar, air kencing ke, batu ke, darah ke, angin ke keluar ke tu, batal wuduk juga. Kalau keluar ke jalan yang kita keluar air besar, mengeluarkan air besar, keluar najis besar kita tu, keluar najis besar ke, keluar darah ke, keluar angin ke, batal dah wuduk kita, binasa, rusak dah wuduk kita, tak boleh buat semaya. Kita kena ambil wuduk semula. Itulah makna Allah kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum hingga akhir. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak sembahyang sedangkan kamu berhadas, sedangkan kamu batal wuduk, hendaklah kamu basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki sehingga sampai dua mata kaki. So wajib kamu berwuduk. Satu. Keduanya, tidur dengan posisi yang tidak tetap, punggung di tanah tempat duduknya. Wan naum ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'aduhu. Yang betulnya maq'aduhu, bukan maq'adahu. Dia masuk baris tu maq'adahu, tak betul. Hak betulnya maq'aduhu. Maksud tidur iaitu jenera. Bukan tidur kita letak kepala, posisi kepala dengan kaki sama tu dia panggil tidur. Kalau kepala dekat dengan langit, kaki dekat dengan bumi, nama dia berdiri. Kalau kepala dengan kaki tu sama jauh dengan langit tu, tak semacam hak kita makruf, itu dia panggil tidur bahasa Melayu. Bahasa Arab tak panggil tidur tu. Bila jenera, mimpi, tu nama dia, orang tu tidur nama dia, itu naum. Jenera tu batal wuduk. Kalau tidur tak batal. Jenera yang batal wuduk ni pula syarat. Jenera dia di dalam keadaan dalam bentuk punggung. Ini bahasa Melayu petani dia guna betul lah. Kalau bahasa saudara kita setengah tempat di Indonesia tu, kalau punggung ni belakang ni dia panggil punggung. Kita ni punggung tempat keluar, tempat ada keluar najis besar tu baru kita panggil punggung. Kalau belakang kita panggil belakang. Saudara kita Indonesia ada dia panggil punggung, belakang ni dia panggil punggung. Dia panggil gitu. Sebelah ni depan, sebelah punggung dia panggil punggung gitu. Maksud di sininya semacam kita duduk bersila ramai-ramai ni, kita jenera. Punggung kita, apa-apa punggung kita tu tetap kejap, tidak bergerak. Walau kepala kita, tubuh kita bergerak ke kiri, ke kanan, tetapi apa-apa punggung kita tu masih tetap, tak batal wuduk. Yang batal kalau kita tidur melentang, tidur dada naik ke langit, tidur belakang kita ke langit, dada kita ke bumi, itu batal walau tidak keluar angin sekalipun. Diri jenera tu batal, sudah batal dah wuduk. Makna jenera ni ada padanya tafsil tilik. Kalau jenera dengan tetap papa punggung dengan keadaan duduk, maka tak batal wuduknya. Kerana setengah sahabat menunggu solat Isya.
dengan Rasulullah. Nanti Rasulullah nak keluar sembahyang Isya, lambat pada satu masa tu Rasulullah lambat keluar sembahyang Isya. Ada hal, ada urusan, wallahu alam. Sahabat tunggu sampai jenera setengahnya kata keluar suara mengeruh, bahasa petani kata mengeruh. Ada kepala nunduk pada jenera. Lama Rasulullah duduk tunggu Rasulullah. Bila Rasulullah keluar sembahyang Isya, sahabat bangun sembahyang dengan tidak mengambil wuduk. Maknanya tidur seperti demikian tidak batal wuduk. Macam mana kita kata tidur macam tu tak batal wuduk? Kerana apa kita tak hukum ke semua jenera tak batal wuduk? Itu jenera tu. Oleh kerana hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata al-ainan wika'us sahi. Dua mata ini tali pengikat dubur. Tali mengikat lubang punggung kita tu. Dua mata ni tali untuk ikat dubur sebelah belakang kita tu. Faman nama falyatawadda. Maka barang siapa tidur jenera ia, falyatawadda, maka hendak mengambil wuduklah ia. Siapa-siapa tidur mesti kena ambil wuduk. Sebab bila seorang tidur terlucuk tali ikatan, seolah-olah terlucuk tali ikatan. Kalau dia tak sedar, tali ikatan tak ada. Cuba tengok, kita nak keluar angin ke, kita tahan, dia naik balik. Bolehlah 15 minit. Duduk pula dia mari pula. Mari pula kita kata jangan marilah aku nak sembahyang. Dia lari balik pula. Akhir kalau dia nak marah, banyak kali mari dah kita larang, dia keluar juga. Dia marah ke kita, aku tak kira dah, mun dia tak faham aku, dia keluarlah. Tengah orang tak tengah orang, depan raja pun dia mari lagi kalau dia nak marah. Dia kata tali kita dah ada. Tali pengikat tu dah ada. Kita sedar ni tali pengikat dah ada. Dia mari terlekat. Kalau kita jenera tidur, dia nak mari senang-senang, semacam tidak ada jagalah orang nak masuk ke apa terus. Cara bercakap Rasulullah, cakap orang Arab, dia bercakap macam tu. Bukan makna mata ni mari duk kat dubur kita ni duk jaga situ, bukan. Seolah-olah nama dia bila kata dua mata, makna buka dua mata. Bila buka dua mata maknanya di dalam keadaan jaga. Seseorang di dalam keadaan jaga, dia boleh menahankan apa nak keluar kot sebelah dubur dia. Bila seorang itu di dalam keadaan jenera, sewaktu yang nak keluar, dia tak boleh jaga, keluarlah. Bila dia jenera, dia tak tahu keluar ke tak keluar. Bila tak tahu, dihukum seperti keluarlah, pakai hukum keluarlah. Itulah sebab bagi batal wuduk. Itu makna keluar tidur yang tidak menetapkan, yang tidak tetap punggungnya di tempat di bombing. Kita 2 minit lagi ya. Boleh. 2 minit lagi. Yang ketiga, hilang akal. Wa zawalul aqli, hilang akal disebabkan mabuk atau sakit. Bila seorang itu hilang akal, hilang sifat, boleh nak beza, boleh nak boleh buat perbezaan antara dua perkara, maka orang itu hilang akal. Tak boleh beza di antara hitam putih, tak boleh beza antara najis dengan tak najis, maka itu orang hilang akal, sudah batal wuduknya, sekalipun dengan lain daripada perkara memabuk. Dengan sebab dia sakit dia melampau tu sampai kepada tahap hilang akal, maka batallah wuduk dia. Yang keempat, lelaki menyentuh perempuan dengan tanpa penghalang, dengan tidak ada pelapik, dengan tidak ada yang menghalang, yang mendinding, terus kulit ke kulit terus. Lelaki sentuh perempuan itu batal wuduk di dalam mazhab kita Syafi'i. Di dalam mazhab yang lain daripada Imam Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tak batal wuduk dengan sentuh perempuan, yang batalnya dengan jima'. Di dalam mazhab Imam Malik tu, guru bagi Imam Syafi'i,
batal wuduk sentuh perempuan itu jika sentuh dengan syahwah. Kalau semata-mata sentuh tak batal wuduk. Hak batal wuduk dua, mazhab Imam Malik dengan mazhab Syafi'i hak batal wuduk. Tetapi bezanya mazhab Imam Malik sentuh perempuan, sentuh isteri batal jika sentuh dengan syahwah, dengan ada keinginan. Kalau semata-mata bersentuh tidak batal wuduk. Mazhab Syafi'i mazhab kita lah yang lebih lebih susah sikit, lebih halus sikit, lebih jaga sikit. Semata-mata bersentuh pun batal dah wuduk. Ini bukan kerana nak ambil yang lebih payah, kerana Imam Syafi'i faham daripada ayat Allah, faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa perkara yang banyak dia mari himpun, maka dia berpendapat kata bersentuh perempuan batal wuduk. Kerana Allah kata aula mastumun nisa, aula mastum atau mula masah oleh kamu. Mula masah di dalam bahasa Arab sentuh menyentuh. Kata orang lain Imam Abu Hanifah la mastum ni makna la mastum makna jama'tum, dia kata makna jima' oleh kamu. La masa makna jama'a. Imam Syafi'i dia kata memanglah ada la masa makna jama'a makna jima', tetapi di sana kalau tengok qiraat al-Quran, satu qiraat lain daripada qiraat Hafaz dia baca au lamastum. Maka satu qiraat di antara satu qiraat dengan qiraat yang lain makna yang sama. Satu qiraat mentafsirkan makna qiraat yang lain. Lamastum ada makna jima', tapi kalau lamastum tentu makna sentuh. Au lamastumun nisa atau sentuh kamu akan perempuan. Kerana demikianlah Imam Syafi'i kata batal wuduk, kerana ayat qiraat lain mari tafsir ayat lamastum. Lagi pula sabit di dalam hadis yang sahih Rasulullah larang daripada an bai'il mulamasah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il mulamasah, daripada jual sentuh menyentuh. Saya nak jual handphone. Letak handphone kat sini. Siapa sentuh pakai jadi kena ambil. Sentuh itu ya. Jadi orang Arab ada je jual macam tu. Kalau gitu dia mula masa bukan jimak. Nak jimak kerana kalau beli kain dia tak jimak kain. Tentu dia kena sentuh. Ini cara Imam Syafi'i faham. Sebab tu dia kata sentuh perempuan batal kerana mula masa mana sentuh di segi bahasa. Cumanya mazhab yang lain kerana ada seketika Rasulullah duduk semaya malam di dalam kelam. Siti Aisyah dia sedar jaga tidur, tengok Rasulullah tak ada tempat tidur. Dengan cemburu dia sengka kata Rasulullah pergi kepada tempat isteri yang lain. Dia bangun, dia cari Rasulullah, cari Rasulullah, dia jamuh di atas kaki Rasulullah tengah duduk sujud, di dalam keadaan sujud. Rasulullah tak break semaya dia, Rasulullah terus sembahyang. Itu dalil kata tak batal wuduk sentuh perempuan. Imam Syafi'i kata itu tak boleh jadi hujah, tak boleh nak tolak Al-Quran. Kerana Siti Aisyah sentuh Rasulullah itu boleh jadi ada di sana ada berlapik, bukan sentuh terus. Boleh jadi Rasulullah semaya ada khauf, dia pakai khauf ke, ada kain ke, ada berlapik. Maka tidak tentu kata Siti Aisyah sentuh betul-betul terus dengan tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun itu masalah khilafiyah. Kalau di dalam keadaan biasa kita turut mazhab kita lebih bagus, lebih baiklah. Di dalam keadaan kecemasan pergi kat Mekah kita nak buat haji, kita ikut kata tak batal wuduk, bolehlah. Itu waktu kecemasan. Lebih-lebih lagi nak turut mazhab kita pun boleh. Sebab kecemasan ni bang, kecemasan tak ada masalah, kita ikutlah. Nak cari masa yang tak sentuh perempuan tak boleh, mazhab kita pun teruslah. Orang panggil darurah. Bila darurah tidak ada masalah. Yang keenamnya menyentuh halaqah. Yang kelimanya menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. Yang keenam menyentuhkan halaqah, yakni lubang lingkaran, lubang dubutnya. Kita sentuh lubang punggung kita. Menurut pendapat yang baru, yakni pendapat qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sentuh halaqah dubur tu batal wuduk. Qaul qadim dia tak batal. Wallahu a'lam. Mujibatul ghusli
Faslun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.